إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat yang dikasihi sekalian, pada hari Jumat yang berbahagia ini, bersamalah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kerana ketakwaan keimanan itu adalah satu bekalan untuk kita bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiada sesuatu pun yang terbaik untuk kita menghadapi di hadapan Allah Azza wa Jalla melainkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Maka sidang Jumat yang dikasihi sekalian, dasar ketakwaan dan keimanan itu telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kita terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar. Katanya, Buniyal Islamu ala khamsun. Sesungguhnya terdirinya Islam itu adalah atas dasarnya 5 perkara. Pertamanya, syahadat an la ilaha illallah, yaitu kita menyaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah kalimah tauhid. Isinya apa? Isinya apabila kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, isinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Itu isi yang sebenar. Apabila kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dengan secara langsung kalimah ini adalah kalimah tauhid yang menafikan segala bentuk kesyirikan terhadap Allah. Itu isi kandungan kalimah la ilaha illallah. Maka sidang Jumat yang dikasihi sekalian, jangan sekali-kali kita melakukan kesyirikan kepada Allah. Kerana kesyirikan kepada Allah itu adalah satu perbuatan yang sangat bahaya, yang sangat keji di sisi Allah. Ramai saudara kita di luar sana, dalam masa yang sama mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tetapi mereka masih lagi tidak membersihkan kalimah ini. Mereka masih lagi melakukan kesyirikan kepada Allah. Ketahuilah sidang Jumat sekalian, bahawa kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan amalan kebaikan seseorang
apabila dia telah mencampur adukkan keimanannya bersertai dengan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Az-Zumar, kata Allah, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika." Kami telah utuskan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi sebelummu, la in asyrakta, sekiranya mereka syirik kepada Allah, mereka melakukan syirik terhadap Allah, la yahbatanna amaluka, Allah akan menghapuskan segala amal kebaikan. Itu betapa bahayanya kesyirikan terhadap Allah. Apabila kita melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sudah mestinya kalimah kita yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita menyaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah, lawannya adalah kesyirikan kepada Allah. Maka saya menyeru kepada diri saya dan kepada sidang Jumaat sekalian, bersihkanlah iman kita, teguhkanlah iman kita, jangan sekali-kali melakukan kesyirikan kepada Allah. Kerana keimanan itu adalah yang pastinya, yang dijaminkan oleh Allah. Buangkan kesyirikan. Itu adalah dasar ketakwaan kita yang paling tinggi. Kedua, dalam hadis yang sama yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar tadi, dasar yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita menyaksikan bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Isinya apa? Apabila seorang Islam mengaku bahawa Muhammad itu adalah hamba Allah dan pesuruh Allah, Muhammad itu adalah menyampai wahyu daripada Allah, menyampai agama daripada Allah untuk umatnya, isinya adalah kita sebagai seorang Islam, beragamalah kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita melakukan perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang bercanggah dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana perkara yang bid'ah itu adalah satu perkara yang meruntuhkan kalimah Muhammadar Rasulullah, kalimah yang menyatakan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dalam masa yang sama, kita masih lagi melakukan upacara tertentu dalam ibadah kita, menyelewengkan ibadah kita daripada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, sunnah ini adalah sangat penting dalam hidup kita. Kita tidak akan berjaya meninggikan mutu Islam apabila kita hanya sekadar mengaku Islam tetapi kita tinggal sunnah. Kita tidak akan berjaya dunia dan akhirat. Kerana berpegang kepada sunnah itu amat penting. Seperti mana hadis daripada Irbad bin Sariyah. Hadis ini sangat masyhur di kalangan ulama hadis. Kata Irbad, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم ثم أقبل علينا." Pada satu ketika kami selesai solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bangun setelah daripada solat itu, Nabi memberikan ucapan kepada para sahabat. Kemudian kata para sahabat, "Fa wa'azana mau'izatan balighatan zarafat minha al-ghuyun wa wajilat minha al-qulub." Irbad kata, seolah-olah ucapan Nabi itu adalah ucapan terakhir, ucapan orang yang nak meninggalkan kami. Kemudian bangun seorang lelaki di kalangan para sahabat. Dia tanya kepada Rasulullah. Apa kata dia? "Famada ta'hadu ilaina?" Ya Rasulullah, berikan wasiat kepada kami. Maka kata Nabi, "Usikum bitaqwallah."
hendaklah kamu sentiasa takwa kepada Allah. Kamu sentiasa bertakwa kepada Allah. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan ketakwaan kamu kepada Allah. Kemudian kata Nabi, was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdan habsyiyan. Dan hendaklah kamu taat kepada pemimpin kamu, walaupun pemimpin kamu itu di kalangan seorang hamba yang Habsyi, yang berkulit hitam. Itu pesanan Nabi kepada para sahabat. Kemudian Nabi SAW sambungkan lagi ucapannya, fa innahu may ya'ish minkum ba'di. Ketahuilah, fa innahu may ya'ish minkum ba'di. Setelah kewafatanku, kata Nabi, akan berlaku perselisihan yang banyak. Akan berlaku perselisihan yang begitu banyak di kalangan para orang Islam. Maka pada ketika itu Nabi kata, alaikum bisunnati, peganglah dengan sunnahku. Ini adalah pesanan Nabi yang sangat bermakna. Nabi bagikan satu jaminan dan pedoman kepada kita untuk berpegang kepada sunnah. Kemudian Nabi sambungkan lagi, wa alaikum bisunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan peganglah kepada sunnah di kalangan khalifah yang terpimpin setelah kewafatanku. Ini adalah pesanan Nabi. Kemudian Nabi sambungkan lagi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kamu dengan perkara yang bid'ah. Berhati-hatilah kamu, jauhilah kamu daripada perkara yang bid'ah. Kerana perkara yang bid'ah itu adalah perkara yang dalalah, sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Maka sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, ini adalah pesanan Nabi yang terakhir. Hadis ini Nabi ucapkan sebelum beberapa hari kewafatan beliau. Sebelum beliau wafat, beliau bangunkan mengucapkan pesanan ini. Pesanan yang sangat berharga. Meninggalkan kesyirikan, bersihkan keimanan kita, dan berpeganglah dengan sunnah di dalam kehidupan beragama kita. Kerana perkara yang bid'ah itu adalah perkara yang merosakkan, seperti saya cakapkan tadi, kalimah Muhammadar Rasulullah. Kerana apabila kita ikrar, kita mengakukan Muhammadar Rasulullah, seolah-olah agama yang dibawa oleh Muhammad saja yang selamat. Kita akan ikut Nabi kita. Tetapi ramai di kalangan orang kita, di kalangan saudara kita yang masih lagi tidak membezakan antara bid'ah dan sunnah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العليم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan sekalian, sidang Jumaat sekalian, bersamalah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Pada dasar yang ketiga, hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar tadi, setelah daripada kita mengikrarkan Muhammadar Rasulullah, apa kata Nabi? Wa iqamis salah, hendaklah kita mendirikan salat. Kerana mendirikan salat ini adalah dasar ketakwaan yang paling tinggi. Kita sebagai seorang Islam yang lahir
daripada kandungan ibu kita adalah seorang yang beragama Islam, ketahuilah bahawa solat itu adalah satu kepentingan untuk kita. Solat adalah perkara yang menyelesaikan kehidupan kita. Solat adalah yang akan menyelamatkan kita daripada azab Allah, daripada azab Allah Azza wa Jalla. Itu kepentingan solat. Maka saya menyuruh kepada saudara sekalian dan kepada diri saya, jangan sekali-kali kita meninggalkan solat. Kerana solat ini adalah membezakan antara orang syirik dan orang beriman kepada Allah. Bahkan membezakan antara orang yang bukan Islam dan orang Islam adalah solat. Apa nilainya kalau kita beriman kepada Allah, mengaku bahawa Rasul itu pesuruh Allah, tetapi solat kita cuaikan, solat kita tinggalkan? Sangat bahaya, tuan-tuan. Saya akan bacakan hadis berkenaan dengan solat, kerana solat ini sangat penting. Seperti mana Nabi SAW menyebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, bainar rujul wa bainas syirk wal kufr tarkas salah. Bezanya antara orang yang syirik dan orang yang kufur, yang tidak beriman dengan Allah, tarkas salah, meninggalkan solat. Maka saya berpesan kepada saudara sekalian dan kepada diri sekalian, jangan sekali-kali kita tinggalkan solat, walau dalam keadaan apa sekalipun, walau dalam keadaan suka, susah sekalipun. Solat itu adalah yang nak menenangkan hati kita, dan solat itu adalah tiang agama. Di sana ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud berkaitan dengan solat. Kata Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihi 'abd yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu. Nabi kata, amal pertama yang Allah akan hisab, Allah akan tanya kepada para hambanya di hari kiamat, as-salah. Itu di segi ibadat. Di segi keimanan Allah nak soalkan tentang ketuhanan. Di segi ibadah Allah akan soal tentang solat. Itu sangat pentingnya solat. Kemudian Nabi kata, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Sekiranya solat dia baik, dia tidak tinggalkan solat, dia menjagai solat, maka dia akan beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Sekiranya dia meninggalkan solat, dia akan rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, bersamalah kita memikirkan dan memberikan khutbah ini satu teguran dan keinsafan sesama kita. Pertama, tinggikan keimanan kita dan jauhkan kesyirikan kepada Allah. Jangan sekali-kali kita melakukan kesyirikan. Sama ada kita diuji dengan kesakitan, kita diuji dengan kesusahan, jangan sekali-kali kita mencari jalan untuk nak menyelesaikan masalah kita dengan melakukan kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, berpeganglah dengan sunnah. Pegang dengan sunnah. Sebab itu dalam hadis, addu 'alaiha bin nawajiz. Nabi pesan, gigitlah sunnah itu dengan gigi gerham. Gigi gerham kita adalah satu gigitan yang kuat. Itu arahan Nabi. Gigit, jangan lepas. Pegang sunnah. Yang ketiga, dasar ketakwaan kita adalah jangan kita tinggalkan solat. Kerana kita akan rugi apabila kita tinggalkan solat.
Kerana solat itu adalah tiang agama. Mudah-mudahan khutbah pada kali ini menjadikan keinsafan sesama kita, supaya kita memikirkan bersama. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.